Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'bah. Sadaqallahul azim. Makasih Ustaz pengacara majlis, yang saya hormati pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang saya hormati Tuan Nazir Masjid Rahimah, seterusnya pegawai surau, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Ayat yang saya bacakan tadi adalah dipetik daripada suratul Kahfi, ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 suratul Kahfi, yang selalu dekat-dekat kita nak baca dalam suratul Kahfi ni, orang tua-tua kita dulu selalu duk baca wal yatalattaf tu. Sebelum ayat itulah surah yang ke-18, ayat yang ke-18. Allah Ta'ala sebut wa tahsabuhum ayqaza wa hum ruqud. Dan kamu menyangka bahawa mereka itu sedang tidur, ayqaza, tidur lena. Mereka itu sedang berjaga. Wa tahsabuhum ayqaza wa hum ruqud, bahkan mereka tidur. Kamu sangka bahawa mereka itu berjaga, sedangkan ashabul kahfi itu sedang tidur. Wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Dan kami kalihkan badan mereka sekejap ke arah kiri, sekejap ke arah kanan, sekejap ke arah kiri. Dan pula kata Allah, wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid. Dan anjing mereka itu pula terjulur dua kakinya di hadapan gua. Dan kalaulah kamu tengok keadaan mereka pada masa itu, maka kamu akan menimbulkan perasaan gerun segerun-gerunnya kepada mereka. Ayat ini menceritakan tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang melarikan diri daripada Raja Daqyanus yang zalim, yang memaksa mereka menyembah berhala, dan mereka nak menyelamatkan akidah mereka, maka mereka pun menyembunyikan diri mereka di dalam sebuah gua. Gua yang besar dipanggil kahfi, gua yang kecil dipanggil ghar. Ghar ni gua kecil, ni belakang tuan-tuan ni dipanggil ghar. Orang kita panggil mihrab, tapi kalau ikut saiz dia, nama dia ghar. Boleh muat 3-4 orang, 2 orang je. Sebab tu bila kita naik gua Sur, Bukit Sur misalnya, maka kita akan nampak gua Rasulullah bersembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar. Itu dipanggil ghar. Dia kecil. Yang besar macam surau kita ni, baru nama dia kahfi. Jadi gua tempurung, gua kelam, gua niah yang besar-besar tu, nama dia kahfi. Yang kecil macam belakang saya ni, ini tak dipanggil kahfi, ini dipanggil ghar. Maksudnya serupa gua, tapi saiz berbeza. Jadi pemuda-pemuda kahfi ini dalam perjalanan menyelamatkan diri setelah diberikan tempoh. Kamu diberi tempoh, sama ada nak ditangkap, dihukum, atau kamu menyembah berhala. Maka nak menyelamatkan iman, mereka pun kata kita kena pindah. Kalau tidak kita ni kena sembah tokong ni tak pasal. Dalam perjalanan mereka untuk berpindah itu, terserempak dengan seorang penggembala kambing. Dan penggembala kambing ini memelihara seekor anjing untuk menjaga kambingnya. Maka penggembala tadi tanya, engkau orang nak ke mana ni? Kami nak tinggalkan negeri ini, sebab negeri ini raja dia suruh kami sembah tokong, sembah berhala. Kalau kami tinggal lagi, rosak iman kami. Maka kata penggembala tadi, ikut, aku pun nak ikut juga, aku nak jaga iman. Maka dengan anjing-anjing tu pun dibawa sekali.
Nak bagi tahu apa pada kita? Bukan Ashabul Kahfi itu belanjing. Sebab hari ni ada orang yang membeli anjing, mengharuskan dia itu belanjing. Dia kata Ashabul Kahfi belanjing. Faham cerita betul-betul. Ashabul Kahfi jumpa orang menggembala kambing, yang menjaga yang ada anjing, yang anjing itu menjaga kambing-kambing dia. Bukan Ashabul Kahfi bela anjing. Nak sebut bodoh tak boleh dalam masjid. Jadi dibawanya sekali. Sebab itu dalam mazhab kita tidak salah membela anjing jika menjaga kebun, menjaga ternakan. Tetapi kalau dimasuknya dalam rumah, dibelai, dicium, dikucuk, itu haram. Jadi jangan dikiaskan pula, Ashabul Kahfi bela anjing apa, kata dia. Hai, mengaji tak nak masalah dia. Dia suka buat tafsiran dia sendiri. Hari ni ada orang yang buat tafsiran kau suka dia je. Dia kata apa? Islam tidak melarang suami melewat isterinya. Sudah. Mana pula engkau datang ni? Dia kata buka surah kisah Nabi Lut. Nabi Lut ada anak-anak perempuan. Tiba-tiba orang-orang homoseks, orang-orang laki-laki datang ke rumah Nabi Lut. Minta laki-laki yang handsome yang datang ke rumah Nabi Lut. Rupanya malaikat menyerupai manusia. Bila mereka tengok malaikat yang segak ni datang, mereka pun pergi rumah Nabi Lut. Lut, serahkan laki-laki itu pada kami. Itu ayam kampung baru nampaknya, kata dia. Kita orang berselera dengan dia. Nabi Lut dah berubah muka dia. Malu dia pada tetamu dia. Orang negeri minta laki-laki untuk dijadikan sebagai lewat. Nabi Lut kata, kenapa engkau ni pergi cari jantan dengan jantan? Kalau engkau orang nak, aku ada anak aku, engkau kahwinlah buat elok-elok. Nampak? Di sini mereka guna hujah. Nampak? Nabi Lut kata, kahwinlah dengan anak aku. Kenapa Nabi Lut nak kahwinkan dengan orang pelewat? Tidakkah dia akan dilewat juga oleh suami dia? Menunjukkan bahawa dilewat atau melewat isteri itu dibenarkan dalam Islam. Oi, tuan-tuan, kalau dengar cerita macam itu, yang mana yang tak mengaji, tuan-tuan? Boleh. Sebab tu kita kena mengaji sungguh-sungguh. Hari ni orang guna kepala otak nak buat satu-satu benda, nak menghalalkan satu benda yang haram. Dia guna kepala otak dia. Dia tak nak refer ulama', dia tak nak kaji tafsir, dia tak nak kaji hadis. Setiap ayat Quran tadi ada huraiannya daripada hadisnya. Maka hadislah yang menerangkan liwat sama ada lelaki dengan lelaki, lelaki dengan perempuan adalah tidak dibenarkan, baik kepada orang lain ataupun isteri sendiri. Tapi hari ini, tuan-tuan, ajarannya dah masuk. Saya baca dalam Facebook tadi, dia kata boleh apa? Dia ambil kisah Nabi Lut pula dalam surah Hud, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'bah. Sadaqallahul azim. Makasih Ustaz pengacara majlis, yang saya hormati pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang saya hormati Tuan Nazir Masjid Rahimah, seterusnya pegawai surau, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Ayat yang saya bacakan tadi adalah dipetik daripada suratul Kahfi, ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 suratul Kahfi, yang selalu dekat-dekat kita nak baca dalam suratul Kahfi ni, orang tua-tua kita dulu selalu duk baca wal yatalattaf tu. Sebelum ayat itulah, surah yang ke-18, ayat yang ke-18. Allah Ta'ala sebut wa tahsabuhum ayqaza wa hum ruqud. Dan kamu menyangka bahawa mereka itu sedang tidur, ayqaza, tidur lena.
Mereka itu sedang berjaga. Wa tahsabuhum aiqaza wa hum ruqud, bahkan mereka tidur. Kamu sangka bahawa mereka itu berjaga, sedangkan ashabul kahfi itu sedang tidur. Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal, dan kami kalihkan badan mereka sekejap ke arah kiri, sekejap ke arah kanan, sekejap ke arah kiri. Dan pula kata Allah, wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid, dan anjing mereka itu pula terjulur dua kakinya di hadapan gua. Dan kalaulah kamu tengok keadaan mereka pada masa itu, maka kamu akan menimbulkan perasaan gerun segerun-gerunnya kepada mereka. Ayat ini menceritakan tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang melarikan diri daripada Raja Daqyanus yang zalim, yang memaksa mereka menyembah berhala, dan mereka nak menyelamatkan akidah mereka, maka mereka pun menyembunyikan diri mereka di dalam sebuah gua. Gua yang besar dipanggil kahfi, gua yang kecil dipanggil ghar. Ghar ni gua kecil, ni belakang tuan-tuan ni dipanggil ghar. Orang kita panggil mihrab, tapi kalau ikut saiz dia, nama dia ghar. Boleh muat 3-4 orang, 2 orang je. Sebab tu bila kita naik gua Sur, Bukit Sur misalnya, maka kita akan nampak gua Rasulullah bersembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar. Itu dipanggil ghar. Dia kecil. Yang besar macam surau kita ni, baru nama dia kahfi. Jadi gua Tempurung, gua Kelam, gua Niah yang besar-besar tu, nama dia kahfi. Yang kecil macam belakang saya ni, ini tak dipanggil kahfi, ini dipanggil ghar. Maksudnya serupa gua, tapi saiz berbeza. Jadi pemuda-pemuda kahfi ini dalam perjalanan menyelamatkan diri setelah diberikan tempoh. Kamu diberi tempoh, sama ada nak ditangkap, dihukum, atau kamu menyembah berhala. Maka nak menyelamatkan iman, mereka pun kata kita kena pindah. Kalau tidak kita ni kena sembah tokong ni tak pasal. Dalam perjalanan mereka untuk berpindah itu, terserempak dengan seorang penggembala kambing. Dan penggembala kambing ini memelihara seekor anjing untuk menjaga kambingnya. Maka penggembala tadi tanya, engkau orang nak ke mana ni? Kami nak tinggalkan negeri ini, sebab negeri ini raja dia suruh kami sembah tokong, sembah berhala. Kalau kami tinggal lagi, rosak iman kami. Maka kata penggembala tadi, ikut, aku pun nak ikut juga, aku nak jaga iman. Maka dengan anjing-anjing tu pun dibawa sekali. Nak bagi tahu apa pada kita? Bukan Ashabul Kahfi tu bela anjing. Sebab hari ni ada orang yang membela anjing, mengharuskan dia tu bela anjing. Dia kata Ashabul Kahfi bela anjing. Faham cerita betul-betul. Ashabul Kahfi jumpa orang menggembala kambing yang menjaga, yang ada anjing, yang anjing itu menjaga kambing-kambing dia. Bukan Ashabul Kahfi bela anjing. Nak sebut bodoh tak boleh dalam masjid. Jadi dibawanya sekali. Sebab itu dalam mazhab kita tidak salah membela anjing jika menjaga kebun, menjaga ternakan. Tetapi kalau dimasuknya dalam rumah, dibelai, dicium, dikucuk, itu haram. Jadi jangan dikiaskan pula, Ashabul Kahfi bela anjing apa, kata dia. Hai, mengaji tak nak masalah dia. Dia suka buat tafsiran dia sendiri. Hari ni ada orang yang buat tafsiran kau suka dia je. Dia kata apa? Islam tidak melarang suami melewat isterinya. Sudah. Mana pula engkau datang ni? Dia kata buka surah kisah Nabi Lut. Nabi Lut ada anak-anak perempuan. Tiba-tiba orang-orang homoseks, orang-orang laki-laki datang ke rumah Nabi Lut. Minta laki-laki yang handsome yang datang ke rumah Nabi Lut. Rupanya malaikat menyerupai manusia. Bila mereka tengok malaikat yang segak ni datang, mereka pun pergi rumah Nabi Lut. Lut, serahkan laki-laki itu pada kami. Itu ayam kampung baru nampaknya, kata dia.
Kita orang berselera dengan dia. Nabi Lut dah berubah muka dia. Malu dia pada tetamu dia. Orang negeri minta laki-laki untuk dijadikan sebagai lewat. Nabi Lut kata, kenapa engkau ni pergi cari jantan dengan jantan? Kalau engkau orang nak, aku ada anak aku, engkau kahwinlah, buat elok-elok. Nampak? Di sini mereka guna hujah. Nampak? Nabi Lut kata, kahwinlah dengan anak aku. Kenapa Nabi Lut nak kahwinkan dengan orang pelewat? Tidakkah dia akan dilewat juga oleh suami dia? Menunjukkan bahawa dilewat atau melewat isteri itu dibenarkan dalam Islam. Oi, tuan-tuan, kalau dengar cerita macam itu, yang mana yang tak mengaji, tuan-tuan? Oh, boleh. Sebab tu kita kena mengaji sungguh-sungguh. Hari ni orang guna kepala otak nak buat satu-satu benda, nak menghalalkan satu benda yang haram, dia guna kepala otak dia. Dia tak nak refer ulama, dia tak nak kaji tafsir, dia tak nak kaji hadis. Setiap ayat Quran tadi ada huraiannya daripada hadisnya. Maka hadislah yang menerangkan liwat sama ada lelaki dengan lelaki, lelaki dengan perempuan adalah tidak dibenarkan, baik kepada orang lain ataupun isteri sendiri. Tapi hari ini tuan-tuan, ajarannya dah masuk. Saya baca dalam Facebook tadi, dia kata boleh apa? Dia ambil kisah Nabi Lut pula dalam surah Hud, tuan-tuan.